Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung semula pelajaran kita. Sambung tajuk topik yang sebelum ni, iaitu kita nak melakar perspektif dua titik di bawah aras mata. Okey, untuk kelas sebelum ni kita dah belajar macam mana nak melukis, nak melakar perspektif satu titik di bawah aras mata. So hari ni kita masuk dua aras mata. Dua aras mata ni yang mana kita akan nampak dua punca titik lenyap itu berada sama ada di kanan dan di kiri. Okey, kalau perspektif satu titik lenyap, kita akan nampak titik lenyap itu hanya satu sahaja berpunca daripada satu tempat sahaja. Okey, untuk hari ini kita buat perspektif dua titik di bawah aras mata. Okey, bawah aras mata. Okey, benda kaedah yang sama. Okey, sama yang kita ada empat perkara yang kita ada titik lenyap. Okey, sekarang ni kita gunakan dua titik lenyap. Okay, yang kedua kita ada garis ufuk, 3 garis bumi dan 4 garis perspektif. Okay, pengetahuan semua untuk perspektif ni, semakin banyak titik lenyap yang kita akan belajar, semakin banyak garisan perspektif yang kita akan unjurkan. Kita akan garis. Okey, sebelum ni kamu belajar satu titik lenyap, kamu ada satu titik lenyap, hanya mengikut bucu objek sahaja. Okey, tapi untuk semakin banyak titik lenyap, dua titik lenyap. Okey, dua titik lenyap, garisan tu akan bertambah banyak. Okey, dia akan jadi macam tu, lebih kurang tapi kedudukannya bukan macam ni lagi. Okey, kedudukannya akan berubah. Untuk perspektif satu titik lenyap, keadaan objek tu adalah sama seperti lakaran oblik, yang mana objeknya akan berada di tengah-tengah macam ni. Okey, tetapi untuk perspektif dua titik lenyap, titik di bawah aras mata ni, keadaan dia akan menjadi seperti lakaran isometrik. Okey, jom kita mulakan. Contohnya, saya mengambil objek kotak macam biasa. So saya akan garisan ufuk. Okey, tambahan. Garisan ufuk ni sentiasa berada di atas, bukan di bawah, sebab garisan ufuk ni adalah aras pandangan mata manusia. Okey, aras pandangan mata manusia. Sebab sebelum ni ada kawan kamu yang hantar tugasan, dia meletakkan garisan bumi tu ke atas. Okey, garisan ufuk tu kat bawah. So salah Okey, garisan bumi di mana kita pijak bumi tu. Kita berada di atas bumi. Ataupun objek itu berada di garisan bumi. Okey. Okey. Dah ada garisan ufuk, kita dah ada garisan bumi, kemudian kita letakkan dua titik lenyap. Okey, dua titik lenyap Titik lenyap itu berada di garisan ufuk. Okey. Akan berlakunya dua keadaan yang mana jika kedua-dua titik lenyap itu berada berhampiran, objek kamu akan menjadi sangat panjang dan lepeh dan kurus. Manakala apabila kamu letak dua titik lenyap yang berjauhan, objek kamu mungkin akan nampak lebih sempurna. Katakanlah saya letak satu titik lenyap EL1, titik lenyap satu di sini, dan lagi satu EL titik lenyap kedua dekat sini. Okey, nampak agak jauh Alright. Okey, katakanlah saya nak lukis, saya nak lakar sebuah bentuk objek segi empat kotak box. Okey, apa yang perlu kita buat adalah dekat garisan bumi ni kita letakkan satu tanda kat mana-mana sahaja, tapi kat sini saya pilih di tengah-tengah garisan bumi. Okey, kat sini saya letak pangkal, kemudian saya ukur satu paksi Y, iaitu bergaris berukuran lebih kurang 5 atau 6, iaitu kamu buat tiang asas dahulu. Okey, tiang asas dahulu untuk objek yang kita nak cipta, kita nak bina. Okey, katakan saya ukur dengan pembaris dalam 5 cm,
Kemudian, okey, kita akan dapat hujung dengan pangkal dia kan. Okey, hujung dengan pangkal. Setiap hujung dengan pangkal garisan tegak paksi Y ni, garisan asas ni, kita kena gabungkan dengan titik lenyap 1 dengan titik lenyap 2. So dekat sini TL1, kita gariskan garisan perspektif macam ni. Okey, dekat atas dengan bawah daripada titik lenyap itu. Okey, begitu juga dengan titik lenyap 2. 2. Okey, kita akan nampak bentuk macam ni. Kita buka. So dekat sini kita dah dapat dah asas dan nampak pandangan, dua pandangan berbeza kanan dan kiri. So macam mana kita nak cipta bentuk kotak box bahagian atas. So setiap garisan unjuran perspektif ni kita ukur lagi. Saya pilih dalam 5 cm contohnya. Saya tanda, ukur tanda. Ukur tanda 5 cm. Ikut kamulah nak ukur beberapa sentimeter. Begitu juga dengan titik lenyap 2 ni, punya garisan. Dah ukur, kamu gariskan macam biasa. So bila kamu garis, kamu akan dapat paksi Y yang sama macam ni dan menegak. Sama. Okey. Garisan ni tak boleh sengit. Tak boleh sengit ke kiri ke kanan, tak boleh. Dia mesti menegak terus. Macam mana pula dengan pangkal hujung kat sini, pangkal kat sini kan, ni hujung. Macam mana, apa yang kita nak buat dengan titik hujung ni? So kita gabungkan juga garisan perspektif pada garisan yang telah kita cipta tadi, macam ni. Okey, wujudkan lagi garisan perspektif kiri dan kanan. Okey, so dekat sini kita nampak bentuk asas kotak. Okey, apa yang kita perlu buat, kita legapkan kotak itu. Pekatkan kotak itu dengan pensel kamu. So kita nak buat apa dengan garisan perspektif lebih-lebih ni? So garisan ini tidak perlu padam, biarkan sahaja. Okay, biarkan sahaja garisan itu. Yang penting kamu highlightkan objek yang kamu nak tunjukkan itu. Biar dia lebih menonjol daripada garisan perspektif. Okay. Macam mana pula kalau saya nak melukis, nak melakar objek yang sama tapi panjang. Okay. Bayangkan kita ataupun saya berada di hadapan bangunan ini. Okey, di hadapan bangunan ini saya berada di betul-betul tengah-tengah bucu. Sekarang ni saya akan nampak bangunan sebelah kanan dan bangunan sebelah kiri. So cara dia, katakanlah saya nak lukis bangunan yang sebelah kanan saya ni. Okey, bila nak lukis bangunan sebelah sini sama juga, daripada titik lenyap 1, kamu lakarkan sahaja kat mana garisan yang kamu nak. Okey. Kat situ kamu dah nampak dah dia punya atap macam ni. Atap ni. Legapkan. Legapkan. Okey. Nampak sama kan? Okey. Cuma saiz dia akan lebih kecil sikit. Sebab apa? Sebab semakin ke hujung, semakin kecil saiz dia. Nak buat apa pula dengan bucu-bucu ni? Bucu-bucu kotak yang kita dah cipta ni buat apa? Sama juga macam kotak yang pertama tadi. Kita gariskan ke bawah. Semua garisan ni ke bawah. Jadikan dia paksi Y. Ini pun sama. Menegak. Ini pun menegak. Ini sampai sini sajalah. Sebab apa? Sebab dia terlindung dengan kotak depan. Okey. Ini pun sama. Ni tak payahlah. Ini ikut paksi Y. Garisan titik lenyap 2. Yang ni pula macam mana? Yang ni kita kena ikut titik lenyap 1 sebab di ke belakang. Sebab terlindung kan. Bila terlindung tak perlu garis dalam tu. Okay. Cikgu, kalau ada garisan kat dalam ni buat macam mana? Ya, kalau ada garisan dalam ni, garisan perspektif ni boleh buang, delete sahaja ataupun padam. So kita hanya akan nampak objek segi 4 kotak ini sahaja. Okay, boleh faham setakat ni? Okay, katakanlah saya bagi contoh lagi. Nakkan lagi kotak dekat belakang dia, sebelah dia lagi. Okey, sama juga daripada titik lenyap 1 saya buat garisan lagi. Okey. Pun cara yang sama kita dapat atap. Nampak atap dulu. Okey, nampak atap dulu. So kemudian kita gariskan pula paksi Y ke bawah. Ini pun kita pergi ke paksi titik lenyap 1. Okey, yang dalam ni padam.
kita akan nampak kotak dan legapkan. Okey, boleh. Okey, itu kalau sebelah kanan. Katakanlah kalau sebelah kiri macam mana? Cara yang sama juga. Daripada titik lenyap 2, kita gariskan ke sebelah kiri. So, garis. Okay, kat situ kita dah nampak dah kepala dia dulu. Nampak kotak atap kita. Kemudian daripada setiap bucu segi 4 yang kita dapat atap ni, gariskan dia ke bawah. Sebab apa tiang dia ke bawah? Sebab kita ikut dia punya paksi Y asas tadi. Semua menegak. Betul, nampak semua menegak ke bawah. Dia tak boleh sengit. Dia tak boleh jadi sengit macam rumah. Tak boleh melengkung ke dalam. Dia mesti lurus. Semua lurus. Okay, so yang ni nak buat apa? Yang ni tak ada garisan, kita kena buat garisan dia. Yang ni kita gabungkan dengan titik lenyap 2. Okay, gunakan garisan perspektif juga. Garis. So, sampai ke sana. Okay. Atau legapkan. Okay, legapkan. Kemudian dalam ni kalau nak cantik, okay, buang. Dapat objek. Okay. Kalau kamu nampak, kita sekarang ni, contohnya saya tadi berdiri dekat tengah-tengah bangunan utama, betul tak? Kita berada di dua persimpangan. Katakanlah saya nak ni bangunan kedai-kedai. Okey, kedai kanan dan kedai kiri. Okey, sekarang ni ini adalah dua batang jalan. Tambah lagi. Tambah lagi garisan perspektif. Okey, buat garisan putus-putus-putus macam jalan. Nampak tak? Saya berada di persimpangan jalan A, jalan B. Okey. Ini adalah perspektif 2 titik di bawah aras mata. Okey. Sama juga kalau katakan kamu berada dari bawah, kamu nak lukis bahagian atas pun boleh. Katakanlah kamu nak buat belah sana kan. Garis ke atas, perspektif. Garis. Nampak ni. Lepas tu buat garisan ni lagi. Nampak? Objek tu terapung ke atas. Okey. Yang penting dua titik ni. Titik lenyap 1 dan titik lenyap 2. Unjuran perspektif tu, garisan perspektif tu mesti banyak. Semakin banyak objek yang kita lukis, semakin banyak garisan perspektif yang kamu akan lakar. Yang penting garisan ni kita buat yang nipis sahaja. Okey. Yang objek sahaja kita perlu legapkan. Okey. Right. Saya harap semua faham. Kalau tak faham nanti kita boleh hubungi saya lah. Saya akan terangkan secara, saya akan coach. Okay, personal lah by one. Harap semua boleh dapat apa yang saya ajar pada hari ini. Kalau katakan nak buat yang ni tinggi sikit, ni rendah sikit pun boleh, tak ada masalah. Okay, cuma bila kita buat bangunan ni tinggi, ni rendah, ni tinggi, so garisannya akan lebih banyak lah sebenarnya. Contoh saya katakan saya nak buat bangunan yang ni lebih tinggi daripada yang ni, yang belakang lebih tinggi. So apa yang saya buat, garisan tegak paksi Y ni lebih tinggi daripada asal. Tapi saya tak perlulah nak buat garisan perspektif lagi. Saya ikut garisan apa yang ada. Okay. Saya buat dinding dulu, kemudian titik lenyap 2 ni saya gariskan sahaja. Sini. Okay, kalau kamu nampak garisan dia lebih tinggi, bangunan dia lebih tinggi. Walaupun nampak kecil tapi dia lebih tinggi daripada dan kurus sikit daripada bangunan yang sebelum dia. Okay, nampak beza dia. Okay, garisan perspektif itu memainkan peranan yang penting lah. Tapi yang penting garisan tu jangan legap, jangan hitam sangat. Yang penting objek sahaja dilegapkan, dihitamkan. Okay, supaya objek itu lebih menonjol. Okay, saya ada sediakan latihan. Diharapkan semua boleh dapat menyiapkan dengan jayanya lah. Okay, kalau tak faham boleh bertanya dan boleh juga rujuk muka surat 82 buku teks 82 dengan 83. Dia ada tunjukkan beberapa langkah langkah 1 sampai langkah 7 macam mana nak menghasilkan lakaran perspektif 2 titik di bawah aras mata. Okay, sekian saja. Terima kasih.